Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita tengok buku teks muka surat 250. Okey, kita tengok bagaimanakah kita nak menentukan kebenaran kalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okey, mari kita tengok contoh 4 dan contoh 5. Okey, tengok betul-betul. Okey, contoh 4 adalah ini peristiwa tidak bersandar. Contoh 5 ni adalah peristiwa bersandar. Okey, kalau kamu tengok pada contoh 4 ni, agak-agak kamu faham tak? Okey, kalau tak faham, tengok macam mana saya nak tunjuk. Okey, contoh 4. Okey, so sebelum tu di sini kita ada hukum pendaraban untuk peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Jadi di sini kamu boleh tengoklah, kamu boleh bacalah. Okey. Hukum pendaraban nombor 1 ni hukum pendaraban bagi dua peristiwa A dan B yang tak bersandar. Okey, ini adalah. Okey, kalau nombor 2 ni penggunaan hukum pendaraban boleh diperluaskan. Okey. Yang macam nilah. Nah, kamu tengok. Okey, tak apa, sekali kamu akan salin nota ni. Okey, saya tunjuk contoh 4. Okey, kamu boleh tengok contoh penyelesaian di sini, tetapi agak-agak kamu boleh faham tak? Okey, yang ni dia buat ringkas lah. Okey, tengok. Sebelum kita nak jawab soalan, kamu kena nyatakan ruang sampel dulu. Okey, S di ruang sampel kita. Kena nyatakan ruang sampel dulu. Okey, macam mana kita nak buat ruang sampel? Hari tu cikgu dah bagi dah. Macam mana, dia ada dua cara, iaitu cara pokok dengan cara jadual tu, table tu. Okey, so mari kita tengok yang ni. Kotak A dan kotak B masing-masing mengandungi kad berlabel dengan nombor 3579 dan kad berlabel dengan huruf X, Y, Z. Sekeping kad dipilih secara rawak masing-masing dari kotak A dan kotak B. Hitung kebenaran kalian mendapat faktor 9 dan huruf Z. So, di sini dia peristiwa tidak bersandar sebab dia melibatkan dua kotak kan. So, dia tak ada kesan lah apa-apa yang berlaku tu. Okey, so di sini kita buat macam ni untuk dapatkan sampel. Kita buat macam ni. 3. Okey, ambil kotak A iaitu 3, 5, 7, 9. Ini adalah kotak A. Okey, kotak B. Okey, di sini dia ada X, Y, Z. Ni pun ada X, Y, Z. X, Y, Z. Ini X, Y, Z. Okey, so di sini kita dapatkan ruang sampel dia senang je. Kita dapat di sini adalah 3X, 3Y dan 3Z. Ni pula kita dapat 5X, 5Y, 5Z. Ini kita dapat 7X, 7Y dan 7Z. Okey, ini kita dapat 9X, 9Y dan 9Z. Okey, so ini adalah ruang sampel dia. So, kita dapat ruang sampel dia dekat sini, kita dapat berapa? Kalau kamu nak tahu, senang je. Yang ni ada 3 kan? Ni ada 4 kan? 4 kad, ini ada 3. So, kita darab ni, dia mesti akan dapat 12 sampel lah. So, kita dapat betul tak kira 12? So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, kita akan dapat 12.
Jadi sekali kamu akan buat lah ruang sampel kat sini, kamu senarai lah. Ruang sampel. Yang minggu lepas yang saya ajak tu. Okey, balik kepada soalan. Dia suruh hitung kebarangkalian mendapat faktor bagi 9 dan huruf Z. So, di sini dia nak faktor 9 dan huruf Z. Okey. So, kamu tahu faktor 9 berapa kan? Faktor 9 di sini kita akan dapat faktor 9 kita dapat 1, 3, 9. Nah, ini faktor 9. So, di sini kita tengok faktor 9 dia. Okey. Kita buat S. Okey. Dan di sini bermaksud dia mesti ada dua-dua syarat lah. Syarat pertama dia adalah faktor bagi 9 dan syarat kedua adalah huruf Z. Kalau dia melibat dan di sini dia mesti ada dua-dua syarat, kita boleh ambil. So ni di sini kita tengok faktor 9 dan Z. Okey, 3 satu tak ada kan? 3 dan Z. Okey, so kita boleh ambil yang ni. 3Z. Lepas tu faktor 9 dengan Z, 9Z. Okey, so yang kita dapat di sini adalah 3Z dengan 9Z. Okey. So, ini adalah dia punya sampel. Kebarangkalian dia. Okey. Sorry. Ini bukan S. Kita buat di sini sebagai A pun tak apalah. Kalau S tu adalah sampel. S ni adalah untuk sampel. So, A. Jadi, kebarangkalian kita dapat A di sini. Okey, maksudnya jumlah yang kita dapat di sini ada 2 kan? Okey. So, 2 bahagi dengan jumlah ruang sampel yang kita dapat kat sini ni adalah 12 kan? Kita dapat di sini adalah 12. So, kita bahagi dengan 12. Jadi, kita akan dapat 1/6. Itu cara dia. Okey, boleh. Okey, itu kalau kita buat cara pokok lah. Kalau dia melibatkan hukum hukum pendaraban ni, okey, maksudnya macam mana hukum pendaraban di sini? Kamu tengok dengan kebarangkalian A bersilang dengan B. Okey, maksudnya di sini. Okey, so di sini dia ada kotak A dan kotak B kan. Maksudnya kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian B. Okey. So, di sini kebarangkalian A kita dapat di sini dia kata faktor kan. Faktor 9. Faktor 9 adalah 3 dengan 9. So, kita dapat di sini adalah 2 lah. Kita dapat 2/4. Jadi, kita ni hukum pendaraban lah. Kalau hukum pendaraban. Maksudnya, bila kebarangkalian A bersilang dengan B, dia akan dapat kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian B. Okey, kebarangkalian A, jumlah sampel dia di sini kita tengok dia ada dapat 4 kan. Kalau ni 3. Okey, kebarangkalian A dia adalah faktor bagi 9. So, faktor 9 ada berapa sini? 1, 2. So, dia akan dapat 2/4 yang ni. Kebarangkalian A kita dapat 2/4 darab kebarangkalian B. Kebarangkalian B jumlah sampel dia 3. Okey, dia kata huruf Z. Z ada 1 je kan? Maksudnya 1/3. Okey, dapat ni kamu darab lah. 2/12 sama dengan 1/6. Okey, sama tak jawapan ni dengan jawapan ni. Okey, so di sini adalah saya tunjuk dua cara hukum pendaraban dengan cara pokok ni lah. Okey, so dalam peperiksaan kamu kena tunjuk sampel. Kamu kena tunjuk sampel ni. Ruang sampel kena tunjuk. Baru ada markah. Nah. Okey, itu adalah peristiwa yang tidak bersandar.
Okey, mari kita tengok pula peristiwa yang bersandar. Okey, di sini kamu boleh salin lah contoh ni. Tengok cara saya lah. Kalau cara buku pun boleh juga cara buku ni. Tapi kalau dalam peperiksaan selalunya dia nak ruang sampel. Dia suruh kita senaraikan ruang sampel ni. S ni dia suruh kita senaraikan. Yang ni. Okey. Allah, dia lari pada. Okey. Okey, mari kita tengok contoh 5 pula. Okey, contoh 5. Contoh 5 dia kata apa? Okey, contoh 5. Tengok sini contoh 5. Daripada sat. Contoh 5. Lebih. Okey, mari kita tengok contoh 5 kat sini. Dapat ni pada. Okey, contoh 5. Okey, contoh 5 ni kalau kamu tengok pada penyelesaian dia ni kamu boleh faham tak? Okay, saya rasa kamu boleh faham kan? Tapi tak apa, siapa yang tak faham tu boleh tengok cara saya nak tunjuk. Okay, so di sini dia kata apa? Sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau, sebiji guli merah. Hijau, merah. 2 biji guli dipilih secara awal dari beg tersebut. Satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, nampak tak? Bila tanpa pemulangan dia ada kesan lah. So ini adalah peristiwa yang bersandar. Warna guli dicatat. Okey. A, dia suruh kita wakilkan situasi di atas dengan gambar rajah pokok. Okey, bila kamu tengok yang sini kamu boleh faham tak? Okey, kalau tak boleh faham tengok di sini. Saya tunjuk. A. Ini nombor 9 lah pula. Okey, dia suruh kita wakilkan situasi. Jadi di sini dia ada dua guli kan. 2 guli iaitu guli hijau dengan guli merah. Okey. So jumlah guli hijau dengan guli merah ni dia ada berapa? Dalam satu beg tu. Hijau ada 8, merah ada 1. So, adalah 9. Jumlah dia adalah 9. So, bila 9, dia ambil di sini 8 biji guli hijau. Maksudnya, dia ambil sini 8 guli hijau. 8 guli hijau, maksudnya 8 per 9. So, guli merah dia jadi tinggal 1/9. Okey. Lepas tu guli, ini adalah guli yang pertama. Okey, guli kedua pula. Dia ambil juga hijau dengan merah. Okey. Ini adalah guli yang kedua. Okey, guli kedua.
dia ambil lagi hijau, maksudnya dia akan di sini dia kurang, jadi dia ambil 7. Jadi jumlah dia dalam beg tu tinggal 8 lah, sebab apa dia tanpa pemulangan. Hijau. So merah dia akan dapat 1/8. Sorry. Maksudnya di sini dia ada merah. Merah kat sini, dia ambil di sini, dia jadi 1/8. Okey, hijau dengan merah. Okey, so yang ni dia akan jadi guli hijau. So guli hijau dia adalah 8/8 lah, dia tak ada guli merah kan, dia hijau saja. Maksudnya 8/8 lah. Ini kita dapat. Okey. Jadi kesudahan sampel yang kita dapat di sini adalah yang ni kita ambil iaitu hijau. Ini adalah hijau merah. Bawah ni adalah dia hanya dapat merah hijau. Okey. Boleh faham? Okey, lepas tu B dia nak hitung kebarangkalian mendapat guli berwarna merah. Guli dia nak warna merah saja. Jadi bila merah saja, kita akan tengok di sinilah. Guli kedua berwarna merah. So guli kedua merah yang ni lah. Ni merah kan? So kita akan ambil yang ni. Kalau merah maksudnya kita akan ambil yang ni lah. Yang ni dengan yang ni. So macam mana kita nak buat? B1. Okey, maksudnya keberangkalian guli kedua adalah merah kan. So kita ambil maksudnya 8/9 darab 1/8. Yang ni. Kita darab yang ni. Sebab dia nak apa guli kedua merah ni kan. So yang ni darab yang ni lah. Jadi kita akan dapat di sini 9 darab 8 dapat berapa? 72. Jadi kamu kena pemudahkan dia. Jadi di sini kita akan dapat 1/9. Okey. Kita dapat ni 1/9. 9 sekali 1, 9 kali 9 kali 9. Oh, yang ni bukan 9 ni, yang ni. 9 kali 8 kita dapat 72. Jadi 9 kali 1, 9 kali 8 lah 72. Okey, itu jawapan dia. Okey, yang kedua. B2. Dia nak keberangkalian
Kedua-dua biji berwarna hijau. Warna hijau. So, kita akan ambil yang ni lah warna hijau. Jadi, kita akan ambil yang ni darab dengan yang ni. Okey. Jadi, di sini kita kedua-dua hijau. Jadi, kita akan dapat di sini 8/9 darab 7/8. 8/9 darab 7/8. Jadi, kita akan dapat 56/72. Okey. Okey, kali ni kita pemudahkan dia dapat 1/1. Jadi, kita dapat sini 7/9. Okey, dapat ni 7/9. Okey, so inilah jawapan dia. Betul tak jawapan dia? 7/9. Oh, yang ni kita pemudahkan dia. Sorry. Kita pemudahkan dia. Kalau darab ni kita tulis pemudahkan dia lah. 8 kali 1, 8 kali 1. So, dia akan dapat 1/9. Okey. Sorry. Saya silap tadi. Okey, so inilah jawapan dia. Jadi, kamu tengok balik video ni. Okey, nanti saya bagi soalan kamu cuba buat. Okey? Apa-apa tak faham boleh tanya saya, PM saya. Okey. Terima kasih.